Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini 17 Ramadan, maknanya kita berbaki lagi 13 hari Ramadan akan tinggalkan kita. Namun dalam keadaan kesayuan ini ada malam-malam yang utama yang disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut secara istimewanya dirakamkan dalam satu surah berkaitan tentang malam Lailatul Qadar. Namun hari ini adalah 17 Ramadan, adalah malam penurunan Al-Quran yang dipanggil sebagai Nuzul Quran. Suka saya timbulkan persoalan, kita mengatakan 17 Ramadan adalah hari penurunan Al-Quran. Sedangkan kita baca Quran, Allah kata Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi soalnya, apa yang dimaksudkan dengan nuzul Quran pada 17 Ramadan ni? Adakah 17 Ramadan itu memberi isyarat maksud itu malam Lailatul Qadar? Rasa-rasanya? Okey. Sebenarnya dia tidak ada perselisihan. Maknanya orang kalau kata maknanya 17 Ramadan tu malam Lailatul Qadar lah, sebab itu adalah malam penurunan Al-Quran. Sebenarnya tidak ada perbezaan. Para ulama sepakat Quran yang turun pada Nabi, Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang turun tu pada malam Lailatul Qadar adalah Quran yang turun secara sempurna 30 juzuk. Itu Lailatul Qadar. Bila tak diketahui. Tapi kalau baca dalam tafsir surah Al-Qadar, sebenarnya tarikh berlakunya peristiwa Lailatul Qadar ni Nabi tahu. Hakikatnya Nabi tahu, namun berlaku bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi nak maklumkan dengan sahabat-sahabat Nabi, ada pertelingkahan, pergaduhan di antara sahabat. Ada dua orang bertelingkah dan Nabi SAW selesaikan pergaduhan di antara mereka. Habis tu bila Nabi nak bagi tahu Lailatul Qadar ni sekian-sekian tarikh, Allah Taala tarik ingatan Nabi, lupakan Nabi pada peristiwa tersebut. Di situ sebenarnya ada isyarat. Para ulama kata itu menunjukkan kepada kita pergaduhan, perselisih faham yang bawa kepada permusuhan ni adalah mengangkat rahmat daripada Allah. Benda ni sangat bahaya kalau berlaku dalam masyarakat, apatah lagi berlaku dalam rumah tangga. Suami bergaduh dengan isteri, anak bergaduh dengan ayah. Sebenarnya ia mengangkat rahmat Allah daripada rumah tangga tersebut ataupun masyarakat komuniti tersebut. Sebab Nabi tu Allah lupakan. Sedangkan benda tu benda sangat penting. Nabi sangat gembira nak maklum pada sahabat dah, bagi tahu pada umat dia sekian-sekian hari ni adalah Lailatul Qadar. Kamu fokus saja ibadah pada hari tu. Tapi nak jadi cerita bergaduh sahabat ni, Allah Taala angkat rahmat dia, lupakan Nabi pada peristiwa Lailatul Qadar. Ni boleh tengok dalam tafsir surah Al-Qadar. Ada dirakamkan hadis daripada Al-Hafiz Ibn Kathir pada peristiwa tu. Okey. Baik. Jadinya malam Lailatul Qadar penurunan Al-Quran secara keseluruhan. 17 Ramadan ni dia sebenarnya ada beberapa tarikh. 8 Ramadan, ada yang kata 17 Ramadan, ada yang kata 21 Ramadan, ada yang kata 24 Ramadan ni penurunan Al-Quran yang dipanggil Nuzul Quran ni adalah pada wahyu yang pertama. Maknanya yang kita selalu dengar surah Iqra tu, surah Al-Alaq tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu turunnya bila? Dia turun pada malam bulan Ramadan dan hari itu diperselisihkan oleh para ulama lah. Ada yang kata 8, ada yang kata 17, ada yang kata 21 dan ada yang kata 24. Cuma yang kita pegang adalah pada 17 Ramadan. Cuma yang saya nak highlight dekat sini, 17 Ramadan yang kita sebut Nuzul Quran adalah merekodkan sejarah penurunan wahyu pertama pada Nabi. Lailatul Qadar, peristiwa Quran turun sempurna 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi. Itu.
Okey, dia ada dua keadaan yang berbeza. Namun yang sepakatnya 17 Ramadan ni berlaku satu peristiwa besar pada Nabi. Peristiwa apa? Peristiwa peperangan Badar. Itu yang berlaku pada 17 Ramadan. Tahun yang kedua Hijrah, tahun yang pertama Nabi dan sahabat menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Kesukaran, kesulitan yang Nabi mula-mula tak rancang nak perang, tup-tup sampai perang. Yang itu yang menyulitkan keadaan Nabi SAW. Okey, pergi berperang 311, namun yang Quraisy datang bertemu dengan Nabi ni bawa dalam 1000 orang tentera, bala tenteranya untuk menyerang Nabi SAW. Okey, tak apa, itu ala kuliah cerita lain lah. Cuma kita nak bagi tahu 17 Ramadan ni berkaitan tentang nuzul Al-Quran. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-14. Tapi kita nak recap sikit surah yang kita dah sentuh pada ayat yang kita dah sentuh pada minggu lalu. Tengok terus pada ayat yang ke-11. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-11 dan insya-Allah kita akan terus nanti pada ayat 15 dan ayat-ayat yang berikutnya. Pada ayat yang ke-11 dalam surah Sajadah, Allah Taala menyebutkan kalimah Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad. Kul adalah fi'lul amar, kata kerja perintah. Maknanya Allah SWT perintah pada Nabi Muhammad, kalau orang tanya lagi, kamu jawab macam ni. Macam tu. Macam kita lah tuan-tuan, bila kita baca surah An-Nas, Kul a'udzu birabbin nas, Allah Ta'ala perintah pada Nabi, wahai Muhammad, kamu baca macam ni kalau kamu nak mohon pertolongan. Sebab apa? Sebab orang Quraisy dan sesiapa pun yang tak beriman pada Allah, masing-masing kalau boleh nak nafikan adanya hari akhirat, hari pembalasan. Kalau boleh nak nafikan seolah-olahnya mereka tidak akan bertemu dengan kematian. Jadi Allah kata, bagi tahu pada mereka ni, yatawaffakum malakul mautil ladzi, mereka ni akan dimatikan, akan diwafatkan oleh Allah, yang mana Allah akan wakilkan dengan malakul maut, iaitu malaikat maut, sebagai wakil Allah untuk mencabut mereka. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian manusia ni semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kepada Allah dan akan dihisap amalan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni tuan-tuan mudah je. Allah Taala kata, dalam hidup ni kamu nak cari rezeki, silakan. Kamu nak melakukan apa yang kamu suka, silakan. Tapi satu perkara yang Allah Ta'ala ingatkan kita, ending kamu akan bertemu dengan aku. Yang itu yang kita kena pegang sungguh dan kita kena letak dalam hati kita. Apa yang saya nak buat, apa yang saya nak bertindak, apa yang saya fikirkan, tidak ada halangan. Tapi kena tahu, kamu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Yang itu cukup sebagai satu pendinding kita, pelindung kita, supaya bebas kita ni ada had. Sebab ada orang dia terlalu bebas tanpa had, akhirnya dia terbabas. Kan, membawa kepada kemudaratan, membawa kepada kerosakan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala berikan kita kebebasan, tapi ada had dia, ada limit dia, supaya kita masih lagi dalam keadaan yang boleh under control. Kita boleh dipacu kepada kejayaan. Okey, baik, yang ini kita dah sentuh lah. Saya dah bincang kalimah yang Allah gunakan, kalimah yatawaffa dan sebagainya. Saya tak sentuh lah, sekadar nak bawa pada tonton je ayat ni. Baik, tengok ayat yang ke-12. Allah Ta'ala, bila Allah kata manusia akan mati, semuanya, kita semua, tak ada yang terkecuali, semua akan mati. Dan kita pun sedar, saya sebut pada minggu lalu tuan-tuan, kita ni jangan ada cita-cita untuk berumur panjang, berusia panjang. Tak perlu. Sebab kita dah boleh letak limit dah. Umur manusia ni sebenarnya limit dia 70 ke 80. 80 tu dah tua dah. Kalau umurnya panjang lagi, 80 lebih, 90 lebih, boleh. Kita dah tengok dah, jumpa dah orang yang seumur itu, 90 lebih, 100 lebih. Tapi tengok keadaannya, dia tak menikmati kehidupan dunia dia. Dia nak makan dah tak boleh. Dia tidur pun dah tak selesa dah. Dia nak berjalan pun dah tak kuat dah. Dia nak berfikir pun dah tak boleh fikir dah. Dia nak dengar pun tak dengar dah. Nak melihat tak boleh lihat. Tangan pun dah menggeletar. Tak ada nikmat. Dan kita dah boleh jangka dah. Saya umur sekarang 40 tahun. Saya umur sekarang 50 tahun, 60 tahun. Saya punya had paling tidak 70, paling tidak 80. Itu dah paling kuat itu 80. Tapi dalam masa sama kita kena sedar, tubuh badan kita dalam keadaan dimamah usia. Kita akan berada dalam keadaan yang sangat lemah.
Jadi tidak ada perkara yang kita nak rebutkan dalam hal urusan dunia ni sampai kita sanggup langgar perintah Allah, sampai kita sanggup untuk melakukan maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah ingatkan kita, ingat kepada kematian, ingat kepada kematian. Kita ingat mati ni menakutkan, sebenarnya tidak. Stephen Covey pun sebut dalam dia punya buku motivasi dia, kan, begin with end in mind, kan. Orang yang berjaya tu dia akan berfikir apa yang di hujung tu, sebab dia nak capai matlamat tu. Jadi kita tak boleh rancang kematian kita. Yang kita boleh rancang apa? Kita rancang cara mati kita. Kita tak tahu bila kita mati, usia kita, keadaan kita, tapi kita boleh rancang bagaimana saya nak mati, dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Yang itu yang Allah Ta'ala nak kita usahakan, nak kita fikirkan dan kita plan untuk diri kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha kaya, dia tak perlukan kita pun. Dia nak kita selamat daripada azab dia di hari akhirat. Jadi Allah sebut pada ayat 12, kata Allah, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah Ta'ala, manusia bila mati semuanya berada di hari mahsyar, di hari kebangkitan. Walau tara idzil mujrimun, sekiranya kamu melihat al-mujrimun, hamba-hamba Allah yang berdosa di hari akhirat. Saya sebut al-mujrimun di sini adalah merujuk kepada orang kafir, orang musyrik yang tak beriman pada Allah, juga termasuk kepada kita orang mukmin, sebab kita ni manusia yang menanggung dosa dan pahala. Allah kata, kamu tengok orang mukmin yang berdosa nanti di hari akhirat, nakisu ru'usihim inda rabbihim, dia akan tundukkan kepalanya di hadapan Allah. Kemudian dia kata apa? Rabbana. Tuan-tuan tengok daripada kalimah Rabbana sampai kalimah muqinun, itu dialog. Itu dialog yang diucapkan oleh orang yang berdosa. Kata Allah, Rabbana, kata penghuni orang berdosa tadi, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah nampak dah. Dulu kat dunia ada orang dah cerita tentang syurga, dekat dunia orang dah cerita tentang neraka, dekat dunia dulu orang dah cerita tentang hari mahsyar. Hari ni absarna, kami dah nampak dengan panca indera kami sendiri, ainul yakin, dengan mata saya tengok sendiri dah mana neraka, mana syurga. Ni bukan cerita-cerita yang main ni, yang ini 100% keyakinan ni. Saya nampak dengan 2 biji mata saya. Wasami'na, dan kami dengar dah. Dekat dunia dulu kami dengar dah cerita neraka ni. Dekat dunia dulu kami dengar dah cerita syurga ni, cerita hari mahsyar, cerita alam barzah. Wasami'na, hari ni kami dah dengar bunyi neraka tu macam mana. Kami dah dengar dah jeritan-jeritan ahli neraka macam mana. Ni dengar secara nyata. Waktu tu tuan-tuan, Allah kata penghuni neraka ataupun orang yang berdosa akan sebut pada Allah, farji'na, wahai Tuhan kami, maka kembalikanlah kami dekat dunia, na'mal salihah, untuk kami beramal soleh. Tolonglah bagi saya masa, tak dapat sesaat, seminit, tak pun sehari, tolonglah dengan matlamat untuk amal soleh. Kita dekat dunia tuan-tuan, Allah kata ni tempoh Ramadan ni, zikirlah, mohonlah pengampunan ni, ruang rahmat ni banyak ni, luas ni, mintalah. Tak minta. Tapi dekat hari akhirat, penyesalan dia sampai dia kata, kembalilah saya dekat dunia ya Allah, na'mal salihah, untuk saya beramal soleh. Sebab apa? Inna muqinun, sebab kami dah jadi orang yang betul-betul yakin dah. Yakin dengan apa yang kau janji tentang syurga, tentang neraka, tentang hari mahsyar dan sebagainya. Tapi saat tersebut adalah waktu yang terlambat untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah sebut ayat 12 ni tuan-tuan, seolah-olahnya Allah visualkan kepada kita macam mana keadaan dia, situasi orang yang berada di hari mahsyar. Nanti tuan-tuan akan nampak cerita tentang keadaan orang yang berdosa dan juga keadaan orang yang soleh dalam surah Sajadah ni. Allah ingatkan kita supaya jangan culas dengan saat-saat kehidupan kita. Selagi bernafas tuan-tuan, selagi itulah kita ingat kepada Allah. Selagi itulah cuba kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, saya nak tunjuk pada tuan-tuan lagi ayat-ayat penyesalan daripada orang-orang yang berdosa ni. Bukan orang berdosa tuan-tuan, kita semua. Tuan-tuan tengok surah Al-Hadid. Tengok surah Al-Hadid ayat bukan. Jap. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Munafikun.
Surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Surah Al-Munafikun surah yang ke-63. Surah 63 ayat yang ke-10. Penyesalan demi penyesalan. Tadi penyesalan di hari mahsyar. Dalam surah Al-Munafikun Allah rakam lagi sekali, ini penyesalan saat-saat sakaratul maut. Okey, penyesalan. Surah Al-Munafikun surah yang ke-63 ayat 10. Kata Allah Taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah Ta'ala, dan kamu semua belanjakanlah mimma razaqnakum, apa yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Ada orang gaji 10,000, ada orang gaji 15,000, ada orang gaji 5,000, 3,000, 2,000. Allah minta kita belanja sikit tuan-tuan, bukan minta semua. Allah Ta'ala minta sedikit. Kalau mampu bagi sedekah sunat, silakan. Kalau mampu bagi sedekah wajib, 2.5% saja daripada zakat kita. Zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas, zakat pertanian, zakat perniagaan dan sebagainya. 2.5%, sangat sedikit. Infak, tolong, berikan. Bukan untuk Allah, tapi untuk pahala kamu. Untuk keadaan pelaburan kamu di hari akhirat. Allah kata, wa anfiqu, tolong kamu infak. Kemudian Allah kata apa? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Daripada sebelum datangnya daripada kalangan kamu wahai manusia ajal kematian kamu. Bagi infak ni. Sebelum sampai mati nanti kamu kena infak. Tolonglah. Sebelum sampai kematian kamu ada harta, ada apa-apa, infaklah. Sebab kemudian Allah Taala sebab apa? Fayaqulu, saat-saat sakarat tu tuan-tuan, masa dia dalam keadaan nazak tu, Allah kata manusia ni semua akan sebab apa? Rabbi laula akhartani, wahai Tuhan kami, Rabbi laula, mengapa tidak akhartani, engkau tangguhkan ila ajalin qarib, sampai satu masa yang dekat. Kau tangguhkanlah kematian aku. Boleh tak tangguh seminit ke, 2 minit ke, 1 saat ke? Fa as-saddaqa, sehingga aku dapat bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku dapat menjadi termasuk dalam kalangan orang-orang yang beramal soleh. Tuan-tuan nampak tak? Allah bagi usia 70 tahun tuan-tuan. Sepanjang 70 tahun punya kedekut nak berinfak. Bukan minta 10,000 pun. Paling tidak infaklah 10 sen ke RM1. Mana yang kita ikhlas, mana yang kita mampu. Tapi seminit yang ketika sebelum penghujung usia tu, dia minta pada Allah Ta'ala bagi tangguh untuk dia bersedekah. Kalau boleh dia nak infak seluruh harta dia. Tapi waktu tu adalah waktu yang terlambat. Okey. Yang ini tuan-tuan, kita boleh nampak sebagai azab psikologi yang Allah telah berikan kepada mereka-mereka yang berdosa kepada Allah Ta'ala. Kita pun tuan-tuan kalau dalam keadaan macam ni, sakit kita. Sebab dalam keadaan kita tak ada peluang dan tak ada ruang, dan kita meminta tapi tak ditunaikan. Jadi Allah kata, kamu infak. Selagi ada masa ni tuan-tuan, infak. Berilah, carilah, usahakanlah. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis. Hadis ni hadis kudusi, kata Allah Ta'ala, ya bani Adam, anfik unfik. Wahai anak-anak Adam, kamu infak, aku yang akan infak kepada kamu. Itu jaminan tuan-tuan. Wahai anak Adam, kamu bagi infak kepada orang lain, duit kamu, aku yang top up. Duit kamu, aku yang top up. Yang ini tuan-tuan adalah satu jaminan besar daripada Allah Ta'ala. Tak ada orang boleh jamin rezeki ni. Kamu infak, aku top up untuk kamu. Saya bagi bayang macam ni tuan-tuan. Satu hari kita keluar dengan kawan kita, Tan Sri ke, ada Datuk ke, Datin ke, kita keluar sama-sama. Kita tahu dia ni memang orang yang ada duit. Keluar, kita pun mungkin shopping ke, makan dan sebagainya. Nak jadi cerita, kawan kita yang ada duit ni tak bawa wallet, tertinggal dalam kereta ataupun di rumah. Tak bawa. Dia pun kata kepada kita, boleh tak bantu saya pinjamkan kad kredit awak ke, duit awak untuk saya bayar saya punya barang ni, boleh tak? Kita ni tuan-tuan, dalam keadaan macam tu apa yang kita buat? Kita tahu dia ni memang berduit. Kita tahu dia memang ada harta. Kita tak ada cakap, saya tak beranilah nak bagi. Kita nak berapa? Tok Datin berapa? 10,000, 50,000? Ya, saya tolong bayarkan. Sebab kita tahu dia mampu untuk bayar.
Jadi Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, ya bani Adam anfik unfik. Wahai anak Adam, kamu infak, kamu keluarkan harta kamu, aku yang akan bayar kepada kamu, tuan-tuan. Dan kita yakin bayaran Allah kepada kita, kalau tak setimpal, dia mesti berganda daripada apa yang kita keluarkan. Sebab dia datang daripada Tuhan yang Maha Kaya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ni saya nak bawa tuan-tuan satu lagi surah. Kalau nak cerita bab harta ni, tuan-tuan, rezeki ni luar biasa Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Okey, tuan-tuan tengok surah, jap. Kita cek je Okey. Tuan-tuan cek surah Hud, surah yang juzuk yang ke-12 ayat 222. Ayat yang ke-6. Surah Hud. Dia cerita pasal harta, tuan-tuan. Dari sudut rezeki ni Allah Ta'ala jamin macam mana. Ya. Surah ayat 6. Surah 11 ayat 6. Baik. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-6 surah Hud, surah yang ke-11. Kata Allah, wa ma min dabbah, dan tiadalah min dabbah, daripada satu makhluk yang bergerak. Dabbah ni dia makhluk yang melata. Okey. Dabbah di sini tafsir pada para ulama tafsir adalah merujuk kepada haiwan, manusia dan semua makhluk yang hidup. Semua dabbah. Allah Ta'ala tak sebut kalimah minan nas. Allah Ta'ala tak sebut minal hayawan dan sebagainya. Allah sebut secara umum min dabbah. Maknanya semua makhluk yang hidup ni, tak ada yang terkecuali. Kamu manusia ke, kamu tumbuh-tumbuhan ke, kamu haiwan ke, flora fauna ke, termasuk kategori ni. Fil ard, yang berada di dalam muka bumi ni, illa, kecuali, alallahi rizquha. Ini tuan-tuan, ayat ni sangat kuat. Okay. Memang sengaja Allah Ta'ala sebut kalimah dabbah. Sebab ayat ni Allah Ta'ala nak cerita pasal rezeki, dan dabbah ini merujuk kepada semua makhluk, daripada kalangan manusia, daripada kalangan haiwan. Semua makhluk yang hidup atas muka bumi ni semua termasuk kategori. Tak ada yang terkecuali. Kemudian Allah kata apa? Illa, kecuali, alallah rizquha. Apa maksudnya, tuan-tuan? Allah nak bagi tahu setiap makhluk atas muka bumi ni, dabbah ni, tak kira mana-mana manusia ataupun binatang, semuanya tidak ada yang terkecuali alallah. Kalimah ala ni, tuan-tuan, selalu diterjemahkan sebagai apa? Atas, kan? Tapi dalam bahasa Arab, kalimah ala ni bermaksud wajib. Wajib ke atas Allah. Allah mewajibkan dirinya memberi rezeki kepada semua makhluk. Di sini, tuan-tuan, kalimah wajib ni maksud apa? Jaminan Allah. Allah yang hidup dan matikan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Tak ada satu yang terkecuali. Kenapa kamu sanggup bunuh diri? Sebab saya tak ada rezeki dah. Sebab itu Allah Ta'ala meletakkan ia sebahagian daripada dosa-dosa besar, membunuh diri ni. Sebab rezeki kamu dijamin oleh Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dia tak risau dah. Sebab rezekinya dijamin. Yang kaya rasa tenang sebab dia tahu kekayaan dia tu dijamin oleh Allah. Yang miskin pun rasa tenang sebab dia yakin rezekinya dalam jaminan Allah. Namun tak menafikan usaha. Okey, dan juga ikhtiar. Cuma kita kena cari. Tapi Allah Ta'ala sendiri jamin. Semua rezeki wajib bagi Allah akan berikan kepada semua makhluk, tak terkecuali. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa lagi? Tengok ayat sambungan dia. Allah kata apa? Wa ya'lamu, dan dia mengetahui,
mustaqarraha, tempat kediamannya, wa mustauda'aha, dan juga tempat simpanannya. Mustaqarraha ni tempat persinggahan dunia, wa mustauda'aha ni tempat kekal abadi akhirat. Maksudnya apa tuan-tuan? Kenapa Allah Ta'ala kaitkan di antara rezeki dengan tempat ni? Nak bagi tahu Allah Ta'ala ni dia melihat semua makhluk. Duduklah kamu dekat ceruk mana pun, ada orang duduk dekat atas gunung, ada orang duduk dalam gua, ada orang duduk sana sini. Tempat mana kamu pergi melata atas alam ni, tidak ada satu pun yang akan terkecuali daripada pandangan Allah. Sebab itu Allah ikat dengan kalimah apa tadi? Wa ya'lamu tu. Dan dia maha mengetahui. Semua dijamin rezeki dan tidak ada yang terkecuali. Dan Allah kata jaminan rezeki tu dunia akhirat. Kita orang mukmin tuan-tuan, kalau pegang sungguh dengan ayat ni, kita tak takut dah dengan rezeki dah. Hanya kembali pada Allah. Tadi kita bincang tadi kan, pasal har riba tadi kan. Ada orang, ayolah, masing-masing berfikirlah, kalau saya tolak nanti saya tak ada rezeki. Kita rasa rezeki tu kat situ. Sedangkan Allah jamin kamu kembali kepada aku, rezeki tu akan datang. Kembali pada aku, rezeki tu akan datang. Sebab aku Tuhan yang maha kaya dan pemurah aku, kamu tak boleh imagine sampai tahap mana. Aku akan datangkan rezeki sampai kamu tak boleh jangka. Itu rezeki kamu. Okay? Yang penting kamu kembali kepada aku. Okay? Kamu kembali kepada aku, selesai. Aku akan berikan rezeki. Tapi dia tak menafikan usaha dan juga ikhtiar. Ada orang tuan-tuan sampai diserah saja dan dia tak usaha. Nanti kita akan tengok pada ada ayat selepas ini, ada bincang pasal tu. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, hidup kamu dunia, hidup kamu di akhirat, rezeki Allah dalam jaminan Allah. Okay, dalam jaminan Allah. Kemudian Allah kata apa? Kullun fi kitabim mubin. Dan semuanya ini tersurat di dalam kitabim mubin, di Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya nak bagi tahu kalimah mustaqarraha wa mustauda'aha tu, dunia akhirat Allah jamin rezeki kita. Maksudnya rezeki tak salah alamat. Ini kita sebutlah dalam bahasa kita kan. Rezeki tak akan salah alamat dan Allah Ta'ala akan memberi mengikut keadaan. Okey. Kadang-kadang kita boleh bayangkan tuan-tuan, masa kita bujang rezeki kita macam ni. Kita rasa limit dah tu. Tapi bila kita berkahwin, tambah lagi rezeki, nampak ada peluang-peluang baru. Kemudian kita ada anak satu, anak dua, begitu juga. Kalau orang berniaga, dulu masa company-nya bekerja sendiri, macam tu keadaannya. Kemudian dia hire seorang staff, 2 orang staff, 3 orang staff. Allah Ta'ala buka lagi peluang. Sebab rezeki dalam company itu bukan dia saja. Ada anak-anak dia, ada staff dia, ada isteri dia, ada keluarga dia. Allah cambahkan lagi. Itu jaminan Allah Ta'ala. Syarat dia kembali kepada Allah. Okay? Tapi tuan-tuan, yang kita paling takut, yang paling kita takut tuan-tuan, dalam hidup ni manusia takut pasal rezeki, betul tak? Saya rasa saya takutlah, kalau saya mati anak cucu saya nak makan apa? Kita takut rezeki. Hakikatnya Allah Ta'ala bagi tahu, rezeki kamu jangan takut. Yang kamu perlu takut 3 perkara yang Allah tak jamin. Apa dia tuan-tuan? Pertama, iaitu Allah kata apa? Allah tak jamin keadaan mati kita, sama ada baik ataupun tak baik. Yang itu yang kamu perlu takut dan risaukan. Yang Allah jamin tuan-tuan, kita takut. Allah jamin harta, rezeki untuk kita. Itu yang kita takut. Kita usahakan jadi hamba kepada harta. Sedangkan Allah jamin ni. Yang Allah tak jamin, kita tak takut. Terbalik kita. Sepatutnya yang Allah jamin tak perlu takut. Yang Allah tak jamin tu yang perlu kita takut. Allah tak jamin cara mati kita. Yang itu kita perlu risau dan perlu rancang. Sebab Allah tak jamin mati kita baik ataupun tidak. Kedua, Allah tak jamin hisab kita mudah ataupun susah. Yang itu yang perlu kita risaukan. Dan yang ketiga, Allah tak jamin kita masuk syurga atau neraka. Yang itu yang perlu kita risaukan. Tapi terbalikkan tuan-tuan, rezeki yang Allah jamin tu kita takut. 3 benda yang Allah tak jamin, kita tak takut tuan-tuan. Sebenarnya kita dah boleh nampak gambaran keadaan kita dengan Allah Ta'ala. Jauh saya dengan Allah Ta'ala rupanya. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ni tuan-tuan sampai had mana ni kaya ni? Kaya ni sampai had mana sebenarnya? Kaya ni dari sudut harta, ya.
Tapi dari sudut kaya jiwa tu yang lebih utama. Okey. Kita ada ada orang dia ada roti. Ada makanan sedikit tuan-tuan. Makanan sedikit, roti sedikit. Tapi dia boleh kongsi dengan orang lain. Kan? Dia boleh memberi pada orang lain. Itu namanya kaya. Ada orang makanannya, rotinya satu almari. Tapi makanannya tak diusik, tak diberi pada orang lain. Takut untuk memberi pada orang lain. Itulah orang miskin. Okey. Selagi mana kita susah nak memberi tuan-tuan, nak berinfak dan sebagainya, selagi itu kita dipanggil orang miskin. Sekalipun ada harta bilion macam mana pun. Sebab kekayaan adalah pada jiwa kita, bukan pada harta kita. Lagi sulit kita memberi harta tuan-tuan, sebenarnya lagi miskin keadaan kita. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Hud ni ayat 6 ni cukup menjadi kekuatan kepada kita yakin dengan rezeki Allah. Jangan ada harta tuan-tuan, jangan bertanggullah memberi. Sebab tuan-tuan beri, yang akan top up tuan-tuan punya harta, yang akan kembalikan, pulangkan harta tuan-tuan, bukan saya, bukan orang lain, tapi adalah janji daripada Allah Ta'ala yang maha kaya, yang memiliki alam ni, dunia dan juga akhirat. Dia Tuhan yang maha kaya, dia boleh gantikan dalam macam-macam bentuk. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tengok lagi. Sambung pada ayat yang ke-13. Allah kata walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan sekiranya kalaulah syi'na kami menghendaki hidayah, la'ataina kulla nafsin kepada semua manusia nak bagi hidayah. Tidak ada masalah. Saya nak bagi hidayah pada si fulan, saya nak bagi hidayah kepada seluruh makhluk, tak ada masalah. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah kami tetapkan kehendak Allah, iradah daripada dia, la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Kami sendiri yang nak memenuhkan neraka jahanam daripada kalangan jin dan juga manusia keseluruhannya. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah ciptakan neraka tuan-tuan, artinya dalamnya mesti ada penghuni. Bila Allah Taala ciptakan syurga, artinya dalamnya mesti ada penghuni. Okey, dia tidak akan diciptakan dalam keadaan kosong. Bila Allah ciptakan neraka mesti ada penghuni, bila Allah ciptakan syurga mesti ada penghuni. Di situ sebenarnya pilihan yang kita perlu memilih, sama ada nak menuju kepada syurga Allah ataupun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Allah Taala sebut fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kata Allah Taala, fadhuqu, maka rasakanlah azab bima nasitum, yang telah kamu lupakan, liqa'a yaumikum, pertemuan dengan aku pada hari ini, wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan kamu semua rasalah azab yang kekal abadi kerana apa yang semua telah kamu kerjakan dahulu di dunia. Okey, kita dah selesai sampai ayat 14 tuan-tuan. Ini sekadar ulang kaji. Sebab tu saya tak detailkan, sebab kita dah sentuh pada minggu yang lalu. Baik, ayat yang ke-15 tuan-tuan, Allah Taala sebutkan pada ayat ke-15 bercerita berkaitan tentang orang yang beramal soleh. Ayat-ayat sebelum tu tuan-tuan, Allah bercerita tentang penghuni ataupun orang yang diazab oleh Allah di hari akhirat. Bermula pada ayat 15, Allah datangkan cerita-cerita khabar baik kepada penghuni-penghuni syurga ataupun orang-orang yang beramal soleh. Okey, ada beza tuan-tuan . Setelah Allah datangkan peringatan-peringatan, Allah datangkan cerita tentang keadaan orang yang baik. Apa yang Allah Taala sebut tuan-tuan? Kata Allah Taala, fadhuku, kata Allah Taala, innama, sesungguhnya, yu'minu bi ayatina allazi, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, dia beriman kepada ayat bi ayatina ni, maksudnya keimanan secara sempurna. Dia bukan half-half tuan-tuan . Ada orang dia punya keimanan ni pada ibadah je, tapi dari sudut kehidupan dia tak, ikut dia je. Okay? Dia tak keseluruhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Yu'minu bi ayatina, dia beriman dengan keseluruhan ayat-ayat kami, keimanan yang sempurna. Allazina idza dzukkiru biha, orang ini apabila diberikan peringatan, dia tak tahu, dia beritahu,
Dia tak ingat, diberikan peringatan, kharru sujada, melalui ayat-ayat Quran, terus dia kharru, tersungkur, sujada, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang mukmin, tuan-tuan. Orang mukmin ni, dia dengar ayat Allah, dia bukan rasa sombong. Dia dengar ayat Allah bukan rasa ambil tak indah, tapi dia dengar ayat Allah terus rasa menggeletar hati dia. Dia terus rasa benda tu sampai kepada hati dia. Yang itu ciri-ciri orang mukmin. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah. Imam Zahabi ni ulama hadis. Dia sebut dalam satu kitab namanya kitab Siyar A'lam An-Nubala. Kisah-kisah ulama-ulama silam. Cerita dia menarik, tuan-tuan. Dia bawa satu kisah tentang seorang perompak bersiri yang paling digeruni di Kufah, yang akhirnya bertaubat. Dan nama perompak ni adalah Fudail bin Iyad. Dia perompak yang sangat ditakuti dan yang digeruni lah pada zaman tersebut. Kufah ni di Iraq, tuan-tuan. Bila sebut nama Fudail bin Iyad, satu kota tu akan takut, bahkan akan lari daripada Fudail. Sebab Fudail ni dia sangat terkenal. Kalau kita lah terkenal dengan nama botak Chin zaman dulu, tuan-tuan. Nampak kelibat dia, saya rasa tak ada orang yang akan pergi jumpa dia duduk berselisih, takkan? Semua orang pakat lari. Sebab apa? Dia ni perompak bersiri, dia ni pembunuh bersiri, sangat-sangat berbahaya. Itu keadaan Fudail bin Iyad. Nak jadi cerita, tuan-tuan, satu hari Fudail bin Iyad ni dia ni perompak, tapi dia tengok seorang perempuan jatuh hati. Dia tengok perempuan satu hati. Kita ingat perempuan tak ada perasaan, tuan-tuan. Ada. Imam Zahabi kata apa? Dia tengok Fudail ni, penjahat ni tengok seorang wanita jatuh hati. Bila dia jatuh hati dengan perempuan ni, dia pun duk riki lah. Tengok rumah kat mana, alamat kat mana, siapa bapa dia, semuanya. Dia cari-cari sampai dia aim kat mana rumah si wanita ni. Jadinya dia ikut perempuan ni dan dia nak tengok wanita ni buat apa. Okay? Sampailah ke rumah dia. Cuma hebatnya Fudail ni, dia perompak, dia nak tengok perempuan ni, dia bukan ikut pintu, dia ikut tingkap. Dia panjat tingkap rumah orang ni, masuk ikut tingkap, nak tengok si wanita ni buat apa. Nak jadi cerita, tuan-tuan, takdir Allah. Fudail bin Iyad ni, masa dia panjat tingkap, wanita yang dia jatuh hati tu tengok sedang membaca Al-Quran. Dan kata Imam Zahabi, ketika itu kebetulan wanita ni baca satu surah, iaitu pada surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ke-16. Tuan-tuan cuba tengok. Perempuan ni tengah baca, tuan-tuan, kebetulan baca surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 16. Allah Ta'ala sebut apa? Masa tu wanita yang tengah baca, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul 'amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Allah Ta'ala kata apa, tuan-tuan? Apakah belum datangnya masa bagi orang-orang yang beriman ini khusyuk hatinya mengingati Allah dan apa yang telah turun daripada kebenaran, iaitu Al-Quran. Maksudnya apa, tuan? Dalam bahasa mudahnya macam inilah. Allah tanya, orang-orang mukmin ni tak sampai lagi ke masa untuk dia ingat aku? Tak sampai lagi ke seru untuk dia kembali kepada aku? Wanita ni baca, tuan-tuan, terus melekat dekat hati Fudail. Fudail kata, bala ya Rabb. Dia kata, benar ya Allah, benar. Dia turun daripada tu, dia termenung, senyap dia. Kita rasa kita baca ayat ni, kita tak sampai seru, tuan-tuan, sebab ciri-ciri mukmin tu tak sampai. Tapi ini perompak besar ni. Bila dengar ayat ni, dia kata, bala ya Rabb. Dia kata, ya Allah, benar apa yang kau sampai. Kau kata tu, seru tu dah sampai dah. Aku memang ingat kepada engkau. Dia turun, dia senyap. Kemudian Imam Zahabi kata, dia duduk satu tempat yang agak jauh daripada manusia. Sebab dia ni kalau duduk kat mana-mana, orang kenal dia, orang akan lari pada dia. Dia duduk kat satu tempat yang agak tersorok. Dia duduk, tuan-tuan, kebetulan tengah dia duduk termenung. Dia fikir, apa sebenarnya yang saya pernah buat sebenarnya? Masa tu datanglah semua dosa-dosa kejahatan yang dia ingat balik, mengimbau balik kenangan-kenangan yang lalu dia buat. Nak jadi cerita, tuan-tuan, kata Imam Zahabi, masa dia duduk termenung fikirkan apa yang dia buat, dosa-dosa yang dia buat, ada kebetulan 2-3 orang pemuda sedang lalu kat kawasan yang jauh tu. Maknanya kan Fudail duduk kat tempat yang jauh, tiba-tiba datang kumpulan ni kebetulan lalu dekat situ. Dan dia nampak Fudail
Dan dia kata apa? Tu Fudail ni, perompak lari. Masa tu Fudail, dia rasa hatinya macam runtuh jiwa dia, tercabut. Dia kata, ya Allah, jahat sungguh aku dekat mata manusia. Sudahlah jahat di mata engkau, aku ni jahat di mata manusia. Sampai manusia tak ada seorang pun akan mendekati aku. Perasaan dia macam tu tuan, sampai tahap tu. Dan asbab tu tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Wahai Allah, takdirkan aku untuk bermukim di Mekah dan menuntut di Mekah. Allah Ta'ala mustajabkan doa dia tuan-tuan. Akhirnya dia duduk dekat Mekah. Cerita ni tak habis lagi tuan-tuan. Imam Fudail bin Iyad perompak ni, satu hari lepas dia bertaubat, dia pergi Mekah buat ibadah haji. Masa hari wukuf tuan-tuan, orang semua berdoa, menangis, meratap, baca Quran, beribadah, semua macam-macam buat. Fudail tak buat apa-apa. Dia duduk termenung. Dan riwayat sebut, Fudail ni tangan ni macam ni. Dia senyap je, tengok je. Kemudian sampai habis hujung waktu wukuf, semua jemaah bangun nak pergi ke Mina. Masa tu Fudail bangun, dia kata apa? Ya Allah, aku sangat malu dengan kau. Rupa-rupanya sepanjang dia macam ni tuan-tuan, dia fikir apa? Aku rasa malu dengan kau. Walaupun engkau dah terima taubat aku, tapi aku tak tahu di mana kedudukan aku di mata engkau, wahai Allah. Ayat ni tuan-tuan, kadang-kadang kita baca, kita tak rasa. Sebab benda tu tak menyapa hidayah pada diri kita. Tak sampai hidayah tu pada kita. Tapi orang yang sampai hidayah seperti Fudail ni, perompak ni, ayat seringkas itu sebenarnya sampai pada dia. Nak jadi cerita tuan-tuan, Fudail ni, dia duduk di Mekah, menetap di Mekah, belajar di Mekah, sehingga dia menjadi orang yang paling alim. Dia hidup sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Dia hidup sezaman dengan Abdullah bin Mubarak. Dia hidup sezaman dengan Sufyan. Tiga-tiga ni ulama besar. Dan orang kata, keilmuan Fudail bin Iyad tak akan siapa dapat tandingi. Tuan-tuan bayangkan, daripada lelaki yang kaki rompak, yang sangat digeruni, yang paling jahat ditakuti, menjadi orang yang paling alim dan menjadi rujukan. Sampai hari ini tuan-tuan, orang kenal siapa? Al-Imam Fudail bin Iyad. Asbab daripada satu ayat Allah Ta'ala, bukan satu Quran, satu ayat Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Antara ciri-ciri orang mukmin, bila disebutkan ayat-ayat Allah Ta'ala kepadanya, dia dengar, dia patuh, kharru sujada, dia terus tersungkur sujud kepada Allah Ta'ala. Perubahan 360 darjah, berubah 100%. Ini juga yang berlaku kepada anak kepada Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, terkenal dengan kejahatan yang dia buat. Sama jahat dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni Nabi sebutkan, haza Fir'aun ummati. Ini Fir'aun umat aku. Abu Jahal tu. Anak dia mewarisi. Tapi nak jadi cerita tuan-tuan, Ikrimah bin Abu Jahal ni, bila Nabi dapat tawan kota Mekah, buka kota Mekah dengan hidayah agama, si Ikrimah ni lari pergi ke Yaman dengan niat dia nak lari. Sebab kalau dia duduk di Mekah, Muhammad dah menjadi pemerintah, dia takut nanti dia akan ditangkap, diseksa dan sebagainya. Jadi dia lari. On the way dia lari nak ke Yaman ni, dia naik satu kapal di Jeddah. Zaman dulu ada kapal. Dia naik kapal dekat Jeddah ni tuan-tuan, sampai tengah lautan datang ribut, badai. Dia punya takut tuan-tuan dengan badai tu. Dia kata apa? Wahai Tuhan, dia kata, wahai Allah, kalau engkau selamatkan aku daripada kesulitan ini, aku akan kembali kepada Mekah dan aku akan beriman kepada engkau. Nak pendek cerita tuan-tuan, Allah selamatkan dia dan dia kembali ke kota Mekah tuan-tuan, beriman dengan Nabi SAW. Kata sahabat Nabi, apa yang berlaku pada Ikrimah sebelum Islam dan selepas Islam tak sama, langsung totally berubah. Dia tak sama tuan-tuan. Bahkan dia dikenali sebagai sahabat yang sangat cintakan Al-Quran. Yang kita duk baca tuan-tuan, orang Melayu kan macam ni kan, bila baca Quran, sadaqallahul azim, kita berjunjung Quran kan. Ni bukan yang Nabi buat. Itu Ikrimah bin Abu Jahal yang buat tuan-tuan. Anak Abu Jahal buat tu. Sebab apa? Dia kata, bila dah baca Quran tuan-tuan, dia akan cium kucup, dia kata, hadza kalamur rabbi, hadza kalamur rabbi. Ini kalam Tuhan saya, ini kalam Tuhan saya tuan-tuan. Dia akan peluk Quran ni. Perangai berubah, keadaan berubah tuan-tuan. Dan yang lebih menarik lagi, Ikrimah bin Abu Jahal ni, bila dia hampir-hampir meninggal dunia tuan-tuan, dia ni syahid dalam satu peperangan namanya Perang Yarmouk, zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Yarmouk ni berada di Jordan.
Dia pergi perang ni tuan-tuan berhadapan dengan tentera Syam, tentera Rom Timur di Yarmouk. Masa dia bertemu tuan-tuan, di hadapannya ada ribuan tentera. Dalam keadaan dia bersendirian. Dia kata apa? Dahulu aku menyerang agamamu dengan seluruh pelusuk, mana seluruh arah, aku tak akan terkecuali, semua aku akan serang Muhammad dan agamanya. Hari ini aku akan pertahankan agamamu wahai Allah daripada seluruh penjuru. Kata sahabat Nabi tuan-tuan, Ikrimah ni dia syahid dalam perang Yarmouk ni, dalam keadaan tubuh dia ada bekas lebih kurang 30 bekas tikaman pedang. Sampai dia syahid dalam peperangan tersebut. Nampak? Orang yang Allah sentuh hatinya dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, dia akan berubah 100% tuan-tuan. Sebab itu dalam hidup ni sangat-sangat kita minta, wahai Allah, berikanlah saya hidayah. Berikan saya hidayah. Hidayah ni datang kat mana tuan-tuan? Hidayah ni dia akan datang bila kita bertaubat. Ramai orang sangka tuan-tuan, Ramadan yang kita sedang lalu ni, orang kata Ramadan ni saya nak kumpul sebanyak mungkin pahala. Silap tuan-tuan. Silap. Ramadan target dia bukan pahala. Target dia adalah pengampunan Allah. Ramadan ni target dia pengampunan Allah. Nabi sebut jelas. Siang Ramadan dengan puasa. Puasa tu adalah untuk dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita nak dapat pengampunan mutlak daripada Allah. Kita ada dosa tuan-tuan, kita tak boleh kembali pada masa muda kita. Kita tak boleh kembali masa silam kita. Kita tak boleh cover balik nak betulkan silap kita, tak boleh. Tapi orang bijak buat sesuatu yang boleh membawa keampunan pada dosa-dosa silam. Jadi tuan-tuan, Nabi kata siapa yang puasa siang hari Ramadan, dia akan meraih pengampunan. Siapa yang qiyam pada malam Ramadan, dia akan meraih pengampunan. Aisyah sampai tanya pada Nabi, ya Rasul, kalau saya jumpa malam Lailatul Qadar, apa amalan saya perlu buat? Nabi tak kata solat, Nabi tak kata puasa, Nabi tak kata haji, apa ibadah-ibadah. Nabi kata kamu mohon pengampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau Tuhan yang suka memaafkan. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, suka memaafkan hamba-Mu, maka maafkanlah kami. Sampai tahap tu tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita dapat pengampunan, automatik akan turun rahmah. Bila turun rahmah tuan-tuan, masa itulah ibadah-ibadah lain akan mudah kita buat. Mudah baca Quran, mudah nak solat, mudah dapat taufik, mudah dapat hidayah dan sebagainya. Dia bermula daripada pengampunan. Ada satu hadis tuan-tuan. Sahabat Nabi tanya pada Nabi SAW, ya Rasul, ayyu afdalu doa? Apa doa yang paling afdal? Semua orang ada doa tuan-tuan. Saya nak doa berikan kekayaan. Saya nak doa berikan kehidupan umur yang panjang. Nak berikan kebahagiaan. Saya nak jodoh. Semua orang ada hajat masing-masing tuan-tuan. Tapi Nabi jawab dengan jawapan yang paling mudah. Bila sahabat Nabi tanya, ya Rasul, apa doa yang paling afdal? Nabi kata jawapannya adalah al-afwu. Minta pengampunan Allah. Kenapa tuan-tuan? Minta pengampunan Allah yang paling utama doanya. Sebab doa kita ni punya banyak ni, dia akan terhijab, dia akan terhalang tuan-tuan daripada dimustajabkan oleh Allah, kerana dia terhalang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Selesai dosa ni, Allah ampunkan, doa tu mudah untuk dimustajabkan. Sebab itu kita tanya-tanya, kenapa doa saya tak mustajab? Kenapa doa saya tak didengari? Kenapa? Sebenarnya dia terhalang dengan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang ini yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang bukanlah sahabat utama, walaupun namanya dikenali, namun dia memiliki doa yang mustajab. Tapi Abu Bakar tak sama, tak dapat, Umar tak dapat, Ali tak dapat, Osman tak dapat. Tapi Sa'ad doanya sangat mustajab. Ada banyak riwayat tuan-tuan, banyak kisah. Ada beberapa cerita yang menarik dalam hidup Sa'ad ni, doanya mustajab, yang Allah makbulkan on the dot. Dia bukan ditangguhkan, dimakbulkan serta merta. Bila ditanyakan kepada Sa'ad, apa amalan kamu sampai doa kamu mustajab? Mudah je dia kata. Saya tak tahu amalan yang saya buat, tapi dalam hidup saya tak akan makan sesuatu yang saya tak tahu sumbernya. Maksudnya dia jaga daripada makan benda yang haram. Yang kedua, dia tak bermaksiat kepada Allah, tak berdosa, tak melakukan dosa pada Allah. Yang itu menyebabkan doanya mustajab. Okay? Ini kita boleh usahakan tuan-tuan. Sebenarnya tak ada siapa pun yang terkecuali. Semua ada peluang. Tinggal kita sahaja nak beramal ataupun tidak. Jadinya tuan-tuan, ciri mukmin yang pertama kata Allah dalam surah ini, iaitu dia bila disebutkan ayat-ayat Allah Ta'ala, dia terus tunduk, sujud
kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan cirinya lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wasabbahu bihamdi rabbihim. Bukan sekadar dia tersungkur sujud, bahkan mereka ni wasabbahu, bertasbih, bihamdi, dan juga memuji Allah Ta'ala, bersubhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memuji Allah, tuan-tuan, bertasbih dekat Allah ni artinya dia tidak akan mensyirikkan Allah. Ramai yang tak boleh beza apa kalimah subhanallah ni dengan alhamdulillah. Kalimah subhanallah kalau kita tak terjemahan, tuan-tuan, diterjemahkan sebagai Maha Suci Allah. Apa maksud Maha Suci Allah ni? Suci daripada perkara-perkara yang tak layak untuk Allah. Suci daripada perkara-perkara yang sama dengan Allah. Maknanya kita kata, kalau kita kata makhluk tinggi, Allah lebih lagi. Segala-galanya Allah lebih lah. Dia tak akan sama dengan sesuatu yang lain. Dan dia suci daripada kesyirikan. Dia suci daripada perkara-perkara yang tidak baik dan tidak benar. Itu maksudnya Maha Suci Allah. Artinya dekat sini, tuan-tuan, bila Allah kata wasabbahu bihamdi rabbihim, kan, dia tersungkur kharru sujada, dia tersungkur sujud kembali kepada Allah, wasabbahu, dan dia bertasbih ni, automatik dia tak syirik kepada Allah. Dia punya hati, tuan-tuan, i'tiqad dia memang bulat kepada Allah. Memang bulat. Dia tak akan ada rasa waspada dengan janji-janji Allah, tak akan rasa waspada untuk berpaling daripada Allah. Sebab dia yakin Allah ni mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan mudarat. Okay? Allah datangkan manfaat, Allah juga datang mudarat. Yang lain makhluk tak dapat beri apa-apa manfaat dan mudarat. Dia yakin sungguh, tuan-tuan. Contohlah, kita dah seronok, tuan-tuan, buat satu perniagaan ni, keuntungan dia besar. Memang untung besar. Kemudian kita kena tinggalkan hanya asbab agama melarang, mengharamkan. Kita cerita tadi pasal vape, kan. Dia memang menjana pendapatan sampai jutaan ringgit. Tapi dia tahu vape ni telah diharamkan, memang salah. Dia nak tinggalkan bukan mudah, komitmen besar. Tapi kalau dia betul-betul yakin dengan janji Allah, tutup company. Buat company yang lain, buat bisnes yang walaupun bermula daripada awal. Kalau dia betul-betul yakin, dia sedang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia yakin mutlak Allah mendatangkan manfaat, Allah juga yang mendatangkan mudarat. Sebab itu Allah sengaja sebut tadi, wasabbahu bihamdi rabbihim. Dia bukan sekadar sujud kembali pada Allah, bukan tak sekadar mengakui keagungan Allah, bahkan dia akan bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Dia tak akan syirikkan Allah, dan dia meyakini Allah memberi manfaat dan juga mudarat. Itu kalimat tasbih, tuan-tuan. Maknanya bila tuan-tuan bertasbih subhanallah, subhanallah, maksudnya dalam keadaan bertasbih tu, kita punya hati tu ada perasaan Allah Ta'ala lah yang segala-galanya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada yang berkuasa melebihi Allah. Dia suci daripada perkara-perkara syirik. Tidak ada yang seerti dan sama dengan Allah. Itu kita punya dalam hati kita. Barulah mulut tasbih, hati pun kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia solat, tuan-tuan, tapi dia yang jadi bomoh, kan? Ada, kan? Kita tengok. Kalau okay, dia mengaku saya ni bomoh, tapi sekarang zaman sekarang dia kata saya ustaz, tapi perubatan Islam dia kata, perubatan alternatif, istilah-istilah macam tu, pakai kopiah dengan pakaian sekian-sekian, tapi ada warna kuning, ada limau-limaunya, kemudian belakangnya ada tulisan-tulisan yang macam mentera-mentera kita pun tak tahu, tak boleh nak dibaca. Quran, tuan-tuan, kalau dia ajaib, dia takkan dibaca, dia mesti bentuk simbol-simbol. Tapi Quran boleh dibaca, boleh ditadabbur, boleh dikaji. Tiba-tiba sampai kat time perubatan moden, kita tengok ni simbol apa ni? Ni jim ni. Tuan-tuan pernah tengok tak ada orang buat macam ni? Buat macam ni jim dia kata. Sini ada huruf mim. Ni mim. Kejap lagi kat sini ada tanya Allah. Kita tengok apa benda ni? Macam mana nak baca ni? Apa manfaat? Yang ini bentuk yang mencurigakan, tuan-tuan. Agama kita takkan ada bentuk macam ni. Agama takkan ada. Tapi tuan-tuan pernah tengok ada orang sampai macam ni, letak depan pintu pun ada, letak dalam kereta pun ada. Dia tak besar, tuan-tuan. Kadang-kadang dia buat pakai pelekat, letak kecil-kecil lah. Yang ni saya jumpa. Wallahi saya pernah jumpa. Sebab tu saya berani cakap.
Ada orang buat tuan-tuan, ada simbol-simbol seperti ini. Macam-macam bentuk lah. Yang ini kita boleh jumpa. Kalau orang yang beriman pada Allah, dia dengar ayat Allah bergetar dan dia sekali-kali tidak akan syirik kepada Allah Ta'ala. Okay? Baik, kemudian Allah kata apa? Bihamdi rabbihim, dan dia akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah segala-galanya. Wahum la yastakbirun, yang lagi utama tuan-tuan, dan mereka ni tidak akan takabur. Kenapa Allah Ta'ala tutup dengan kalimah la yastakbirun ni? Sebab Allah nak bagi tahu orang yang macam mukmin ni, orang yang betul-betul yakin dengan Allah ni, Allah sebutlah apa saja pada dia, kalau dia salah, dia akan akui salah dia. Okay? Dia akan akui itu salah dia, dan dia akan dengar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dia akan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kalau dia tahu itu salah, maka dia akan akui kesalahan dia. Kalau dia tahu itu silap, dia akan akui kesilapan dia. Dia tidak akan sombong dan takabur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ni kan tuan-tuan, kita tengok yang kes kapal selam tu kan. Saya ni bukanlah bidangnya, tapi saya tengok ikuti kan. Saya rasa alam ni sangat luas. Sangat luas. Bila kita tak tahu, sebab saya berenang pandai lah, tapi menyelam bukan bidang saya, tapi tak tahulah. Cuma saya tengok, dia kata profesional boleh selam sampai 150 lebih kurang meter ke bawah. Lebih daripada tu tekanan dia tinggi. Baru ni saya tengok ada satu orang dia buat dekat National Geographic kot, ada channel tu. Dia tunjuk manusia ni dalam bentuk seakan-akan manusia dengan kulit dia buat lah, Mat Saleh ni. Kalau dia duduk di tekanan yang lebih daripada 200 meter ke bawah, dia punya badan tu akan disedut. Sedut dia terus terpancut darah tu. Macam mana cakap yang benda ni dimasukkanlah, saya nak cakap macam mana. Dia pakai baju macam manusia. Dalam tu dia letaklah, saya tak tahulah, dia letak macam lemak-lemak kot sebagainya. Kemudian dia masuk rendam sampai berapa ratus meter ke bawah. Kemudian dia ada alat tu ditekan, baju yang dipakai, baju renang tu terbocor macam mana entah dia buat. Kemudian tak sampai 2 second, lemak tu disedut macam tu. Nak bagi tahu keadaan kita kata yang tentera-tentera selam yang bagi Indonesia ni, macam mana kematian mereka dan tak dijumpai mayat mereka, keadaan seperti itu. Dia terus sedut hancur, dia tak ada tinggal walaupun sedikit pun. Cebis-cebis tak ada dah, dia akan hancur habis, mati terus. Tapi saya tengok 100, dia kata tenggelam sampai 800 meter. Kita kata 800 meter ni tak tinggi, tapi bila kita tengok dari sudut bumi ni, laut ni, 800 meter tu dia kata sama tinggi dengan Burj Khalifa tu saya. Sama tinggi dengan KLCC ke Burj Khalifa lebih kurang. Kalau dia kata Titanic tenggelam sampai 3,000 meter ke bawah, dia kata ini 9 kali ganda ketinggian Burj Khalifa. Kita tengok alam ni darat sampai ke langit besar ni, tapi kita terlupa daripada darat ke dalam lautan ni lebih dalam lagi. Alam ni sangat luas sebenarnya. Sangat luas. Dan dia kata apa? Kalau manusia ni lebih daripada 1000 meter ke bawah ke dalam masuk lautan akan jadi gelap. Cahaya daripada atas tak akan tembus. Tapi ada makhluk dalam tu. Ada ikan yang keadaan macam ni. Saya tengok, ya masya-Allah. Ilmu kita tak sampai tahap tu. Tapi bila kita tahu, kita tak akan boleh rasa sombong dengan Allah Ta'ala. Sebab dia memiliki segalanya dan dia menguasai segalanya. Luar daripada bidang kita, luar daripada yang pengetahuan kita. Tapi saya bayangkan tuan-tuan macam mana orang tentera-tentera ni, dia berbuka dekat dunia, bersahur di dalam syurga Allah kan. Ini semua syuhada kan, mati dalam keadaan tenggelam kan. Katanya ada tekanan dalam tu. Dia punya apa nama istilah dia tu, gangguan bekalan elektrik dia tu menyebabkan dia jatuh kan. Dia jatuh sampai bawah, tekanan tinggi, terbelah dia punya kapal selam tu. Lepas tu semuanya dah disedut dengan tekanan. Subhanallah, tak boleh bayang macam mana dalam keadaan dia orang menjerit ke apa kan. Subhanallah. Saya tengok tu, ya Allah, tak boleh bayang kapal selam. Saya jenis takut pada tertutup tau. Kalau dia ada rasa lemas, dia ada panggil penyakit apa kalau terlalu gelap tak nampak apa-apa, saya ada rasa satu panik. Dia akan rasa panik macam tu. Saya tak boleh bayangkan macam mana keadaan dalam tu.
Subhanallah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Allah sebut la yastakbirun dekat sini nak menunjukkan orang mukmin tidak ada perasaan takabur. Takabur ni apa tuan-tuan? Sahabat Nabi pernah tanya pada Nabi, "Ya Rasul, apa maksud al-kibir?" Kibir ni takabur. Nabi kata kibir ni dua. Kalau kita kan dia sebut jangan takabur, jangan sombong, kita rasa takabur lah. Tapi takabur ni kata Nabi ada dua. Pertama, menafikan kebenaran, dan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Itu takabur. Kita tengok orang lain ni biasa je. Orang biasa je. Itu namanya takabur. Ataupun kebenaran sampai dah, kita tak nak dengar kebenaran. Itu namanya takabur. Okey. Allah Ta'ala sebut siapa makhluk yang takabur tuan-tuan? Siapa makhluk yang takabur? Firaun lah kan. Tapi yang pertama melakukan maksiat takabur ni adalah iblis. Okey. Bila dia takabur, Allah campak dia daripada syurga, keluarkan daripada syurga. Tuan-tuan tengok para ulama sebut hijrah ni, maknanya kalau kita nak berubah, dia ada 3 syarat. Pertama, cari persekitaran yang baik. Maknanya suasana yang baik. Kita nak berubah, jadi kita kena cari geng, atau bukan geng, kita cari circle yang baik, persekitaran yang baik, orang yang menjana kita buat ibadah. Macam kita duduk Malaysia tuan-tuan, tak semangat nak beribadah. Cuba tuan-tuan pergi Madinah, pergi Mekah, kita sama-sama naik semangat nak ibadah. Sebab apa? Sebab orang lain beribadah, kita jadi naik semangat. Okay, cari suasana yang baik. Ni hijrah ni. Kedua, cari circle, kawan yang baik. Okay, persekitaran yang baik satu, pergaulan kawan yang baik pun satu. Ketiga, ilmu yang baik. Ilmu yang bermanfaat, maknanya ilmu yang betul. Semua ni kena betul. Persekitaran yang betul, kawan yang betul, ilmu yang betul. Ni 3 syarat nak hijrah. Ada orang tuan-tuan persekitaran baik, circle baik, tapi tak ada ilmu, tak boleh juga. Sebab tu ada kan kita tengok artis-artis dulu, dia nampak macam nak bertudung dah, cabut balik tudung dia kan. Sebab bukan saya nak mengata tuan-tuan, kita tak salahkan dia, cuma nak bagi tahu. Sebab kadang-kadang tanpa ilmu, kadang-kadang ilmu ada, circle tak ada. Kadang ilmu ada, circle ada, persekitaran tak ada. Okay, 3-3 ni kita cari. Baik. Tapi tuan-tuan, Allah tunjukkan kita 3 benda ni ada pada iblis. 3 benda ni dia ada pada iblis. Persekitaran iblis tuan-tuan, dia bukan duduk di tempat biasa-biasa tuan-tuan, duduk dalam syurga. Asalnya iblis tu duduk dalam syurga. Circle dia bukan biasa-biasa tuan-tuan, circle dia duduk dengan malaikat. Ilmu dia tak dinafikan, dia alim pada zaman tu lah. Namun kerana dia langgar satu pantang, takabur, habis. Dia Allah campak dan Allah hinakan dia sebagai ahlu neraka, sebagai ahli neraka. Ni benda yang paling pantang tuan-tuan dalam ciri-ciri orang mukmin. Dia tidak akan ada perasaan takabur. Takabur apa? Tak meremehkan orang lain ataupun merasakan orang lain tak bagus, dia yang paling bagus. Yang kedua, dia tak menafikan kebenaran. Okey. Sebab itu Allah endingkan ciri ayat orang mukmin tadi last sekali, la yastakbirun, dia tidak akan takabur, takkan ada perasaan tu. Sebab ciri tu kita boleh nampak pada iblis. Dia ada tuan-tuan semua benda ni, tapi kerana yang ini dia langgar pantang dia, dia dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, berikutnya tuan-tuan. Lagi kita tengok ayat yang berikutnya, Allah Taala sebutkan ciri-ciri orang mukmin lagi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Antara ciri orang mukmin yang lain adalah mereka sering tatajafa, merenggangkan, menjauhkan junubuhum. Junubuhum ni dia punya ni lah, badan dia ni, bahagian ni daripada madaji', tempat tidur dia. Maksudnya apa? Dia sering beribadah kepada Allah Ta'ala, bangun tahajud dia,
bangun qiyam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Ciri-ciri orang mukmin sentiasa bangun tahajud. Fudail bin Iyad tadi tuan-tuan, dia bukan sekadar alim, tapi dia ni dikenali dengan keilmuan, kewarakan dan juga kesalehan dengan amal ibadah dia. Daripada orang yang paling jahat berubah. Sampai dari riwayat sebutkan, Imam Fudail bin Iyad ni, kalau dia bangun tengah malam tuan, terjaga, tak kisahlah apa-apa urusan, pergi toilet ke, terjaga ke, dia mesti akan bangun dan dia akan qiyam. Kemudian dia akan sambung tidur balik. Kemudian dia terbangun lagi sekali, dia akan bangun dan dia akan qiyam. Kemudian dia tidur balik. Sampailah setiap kali bangun sebelum subuh, dia akan bangun dan dia akan qiyam. Dia tak akan pernah miss. Dan ibadahnya memang sangat luar biasa. Yang ini yang berlaku pada Fudail bin Iyad. Okay, jadi ciri orang mukmin dia akan melazimi qiyam. Dan Allah Taala sebutkan antara ciri orang mukmin ahlu syurga ni apa dia? Iaitu mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Maknanya sahur ni kita sebenarnya bulan Ramadan jadi sahur tuan-tuan. Sebenarnya sahur ni waktu-waktu hujung sebelum masuk subuh tu sepanjang tahun sebenarnya. Dan orang mukmin ni yang masuk ahli syurga ni dia akan melazimi istighfar dia. Maknanya dia bangun awal dan akan sentiasa beristighfar pada waktu-waktu tersebut. Okey, ni Allah Taala sebut tatajafa junubuhum anil madaji'. Kalau kita tengok ciri-ciri ni tuan-tuan, rasa macam jauh lagi. Dan macam tak cukup lagi ciri-ciri ni, tapi kita boleh usahakan. Kemudian Allah kata apa? Dia bangun dalam keadaan yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, dan dia akan berdoa, beribadah kepada Allah Taala dengan perasaan khauf dan juga dalam perasaan tamak, dalam keadaan dia rasa takut dan dalam keadaan dia ingin pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, doa ni adalah benda yang sangat besar dalam kehidupan kita. Okey, benda yang paling utama. Kita tak ada perantara dengan Allah tuan-tuan melainkan doa saja. Kita berbeza dengan agama-agama yang lain. Kita dengan Allah ni tak ada apa-apa hijab melainkan doa. Doa tu yang menjadi kita perhubungan dengan Allah Taala. Okey, hari ni hari ke-17. Kalau tuan-tuan baca juzuk 17, saya tunjuk pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca juzuk yang ke-17, jap saya tengok jap. Tuan-tuan akan jumpa ada 3 doa. Kalau hari ni tuan-tuan dah baca juzuk 17, tuan-tuan akan jumpa 3 doa yang special pada juzuk 17. Pertama, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat 83 sampai 84. Saya minta maaf tuan-tuan, saya buka phone ni sebab saya punya nota kat sini. Sebab saya baca dekat sini tadi. Okey. Surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Di sini Allah rakam doa Nabi Ayub. Okey, Allah kata apa? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lah. Tuan. Nabi Ayub ni tuan-tuan, dia angkat tangan dia. Dan dia berdoa, dia kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Nabi Ayub ni berdoa merayu kepada Allah dan sambil berkata, anni massaniyad-dur, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Tapi tuan-tuan tengok, ni seni doa tuan-tuan. Allah, saya baca ayat ni saya rasa subhanallah, hebatlah. Kebetulan pagi tadi terjumpa. Dia kata anni massaniyad-dur. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan dia kata aku ditimpa mudarat ataupun musibah, penyakit. Tapi kalimah massaniyah ni tuan-tuan, kalau tengok pada terjemahan tepat dia adalah aku disentuh mudarat. Orang mukmin tuan-tuan, bila dia ditimpa musibah, kesusahan, kesakitan, dia tak kata ya Allah kau timpa aku bala lah, kau turunkan aku bencana, tak. Nabi Ayub kata apa? Anni massaniyad-dur, engkau sentuh aku dengan mudarat. Tuan-tuan nampak bahasa tu, ciri apa dia, seni doa dia tuan-tuan. Seni doa tu yang penting. Dia kata kau sentuh aku dengan mudarat ni, wahai Allah. Kemudian dia buat pagi. Kau sentuh aku dengan kesakitan. Kemudian dia kata
wa anta arhamur rahimin, dan engkau wahai Allah adalah Tuhan yang mengasihi daripada segala yang maha mengasihani. Maknanya tuan-tuan, kita tahu cerita Nabi Ayub ni, apa musibah dia, apa penyakit dia, apa kesakitan dia. Kita tahu tuan-tuan, tapi dalam keadaan tu dia masih lagi bersangka baik dengan Allah. Sangka baik lagi. Masih kata, wahai Allah, apa yang kau beri pada aku ni, kesusahan, kesulitan ni, itu sentuhan kau. Dan itu tanda engkau kasih pada aku. Tapi tuan-tuan tengok, Allah jawab apa tuan-tuan? Ayat berikut tu kata Allah, fastajabna lahu. Hebat tuan-tuan. Yang ini Allah kata apa? Aku mustajabkan baginya, fakashafna ma bihi minaddur, dan aku sembuhkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin, dan kami hapuskan penyakitnya, kami kurniakan kepadanya keluarga dengan seganda lagi ramai, tambah lagi ahli keluarga, kemudian sebagai rahmat dan peringatan. Tuan-tuan tengok Allah ending apa? Wa dhikra lil abidin. Allah kata wa dhikra lil abidin, supaya ini menjadi peringatan kepada hamba-hambaku. Kenapa Allah kata peringatan, tuan-tuan? Sebenarnya Allah nak kata apa? Bagi hamba-Ku yang taat beriman pada aku, ini adalah peringatan. Setiap apa yang aku beri pada kamu, selagi mana kamu sabar dan redha, ada ganjaran nanti. Macam mana ganjaran kepada Nabi Ayub. Dia ditimpa kesusahan, kesulitan, kesakitan, tapi dia sangka baik dengan aku, ini ganjarannya. Dia disembuhkan, diberikan kebahagiaan, berganda lagi nikmat, rezeki, harta, keluarga dan sebagainya yang Allah janji pada dia. Tapi nak tunjuk tuan-tuan seni doa tu. Dan doa ni sangat powerful. Kalau tuan-tuan dalam keadaan kesulitan, tuan-tuan boleh baca doa Nabi Ayub ni. Sebab kita tak ada rujukan, tuan-tuan, melainkan para nabi je ada rujukan kita. Sebab bila Nabi Ayub doa tu, tuan-tuan, Allah jawab apa? Fastajabna, kami mustajabkan doa dia. Okay. Baik, kemudian tuan-tuan tengok lagi. Surah Anbiya juga, tengok ayat 87 88. Allah rakam lagi satu lagi doa, tuan-tuan. Ayat berikutnya lagi tu 87 88 surah Al-Anbiya juga. Yang ini doa daripada Nabi Yunus alaihissalam. Okey. Allah kata apa? Wa dhannun. Zunnun, tuan-tuan, Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kata Allah Ta'ala ketika mana Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan menyebabkan dia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan dan ujian, maka dia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita. Maksudnya Nabi Yunus dicampak dalam laut, dimasukkan dalam perut ikan nun. Okey. Kemudian Nabi Yunus doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau wahai Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang menzalimi diriku. Doa tu, tuan-tuan, Allah kata apa? Fastajabna lahu, kami mustajabkan. Maknanya Nabi Yunus diselamatkan, keluar daripada mulut ikan nun, kembali kepada daratan. Doa ni, tuan-tuan, penting. Tuan-tuan kalau ada kesusahan, kesulitan dan tuan-tuan berhajat, Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, da'watan dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu ila istajaballahu lahu. Doa Nabi Yunus yang dibaca ketika dalam perut ikan, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada seorang muslim pun yang menggunakan lafaz doa ini melainkan Allah akan mustajabkan doanya. Maknanya, tuan-tuan, lepas ni kalau kita ada hajat, ada impian, ada doa yang kita inginkan daripada Allah, dahulukan dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab ciri orang mukmin tadi, dia sentiasa bangun tahajud. Ciri orang mukmin yang kedua, dia berdoa kepada Allah pada malam-malamnya, di hujung-hujung malamnya. Jadi doa-doa ni Allah Ta'ala tunjukkan. Macam mana kamu nak berdoa? Tiru macam para nabi-nabi ni. Nabi Ayub doa macam itu tadi, tuan-tuan. Nabi Yunus doa macam ni. Ada satu lagi amalan yang Nabi ajar. Panjang doa ni, tuan-tuan.
Kata Nabi SAW, kalau kita terbangun daripada tidur tengah malam, pergi toilet ataupun anak menangis buat susu ke, Nabi kata baca doa ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma ighfirli. Kata Nabi, siapa yang baca zikir ini bangun tidur tengah-tengah malam ni, walaupun dia bukan nak bangun doa ke tahajud, hanya baca tu je, Allah akan ampun dosa dia. Dan kalau dia angkat tangan berdoa, kata Nabi, Allah akan mustajabkan doa dia. Saya, tuan-tuan, sejujurnya saya cerita pada tuan-tuan, saya mengalami saat tersebut. Saya mengalami saat tersebut dalam keadaan kita sangat-sangat sukar, tapi sebab kita teringat yang mana Allah janji daripada lidah Nabi, bangun malam, kalau terjaga, baca zikir ini, minta pengampunan, doa mustajab. Saya buat, tuan-tuan, saya tak sangka esok mustajab semua benda. Mustajab semua benda, tuan-tuan. Wallahi. Yang ini memang benda yang sangat luar biasa. Itu yang Nabi tinggalkan kepada kita. Tapi yang saya sebutkan tadi, semudah kalau tadi, wirid yang saya baca tadi, tuan-tuan, itu wirid yang sentiasa kita dengar dan kita hafal saja. Cuma susunannya itu kita tak berapa nak familiar. Tapi kalau yang paling mudah, yang ringkas, yang dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi, siapa yang membaca zikir Nabi Yunus dalam perut ikan Nun, doanya Allah akan mustajabkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian sambung dengan doa, Allah akan mustajabkan. Okay. Jadi tuan-tuan, doa ni jangan tinggalkan. Sebab ciri orang mukmin ni, bangun malam tinggalkan tempat tidurnya, kemudian yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan tengok kalimah khauf dan juga tama'. Ada satu lagi doa, tuan-tuan, tinggal. Silap. Okey, satu lagi tinggal doa. Tuan-tuan tengok lagi doa surah Al-Anbiya ayat berikutnya, ayat 89 dan juga ayat 90. 89 90. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu. Allah ulang 3 kali, tuan-tuan. Nabi Zakaria pula seru pada Allah, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku bersendirian, tak ada zuriat, dan engkau jualah sebaik-baik yang mewarisi. Nabi Zakaria minta kepada Allah supaya dikurniakan zuriat. Allah kata apa? Fastajabna lahu, aku mustajabkan doanya. Powerful, tuan-tuan, doa ni. Ini tuan-tuan boleh ambil doa-doa daripada para nabi ni. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan? Sebenarnya doa ni sangat-sangat powerful. Sebab kalau tuan-tuan perhatikan, ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, tuan-tuan. Bila Allah rakamkan kalimah yas'alunaka, orang Quraisy tanya pada Nabi ke, sahabat Nabi tanya pada Nabi. Yas'alunaka ni maksudnya apabila dia, sahabat ataupun orang Quraisy bertanya kepada engkau bla 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 bla, selalunya Allah akan kata kul, katakan wahai Muhammad. Ni jawapan dia, bla 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 bla. Ni standard, tuan-tuan. Ni dia punya kita kata pattern Quran macam tu. Bila orang tanya pada Nabi, sekian, Allah akan turun wahyu, kul, wahai Muhammad, kamu jawab macam ni, bla 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 bla. Tapi ada satu ayat, tuan-tuan, special. Keadaan macam ni, tuan-tuan, dia ada 14 tempat dalam Quran. Cerita tentang macam-macam lah. Ada orang tanya tentang hari kiamat ada ke tidak, Allah kata jawab macam ni. Betul ke Tuhan tu ada ke tidak, Allah kata jawab macam ni. Tapi ada satu tempat, kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah 186. Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah surah 186. Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah kata apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni, kan? Ibadi anni fa inni qarib. Okey. Ni bukan saya sebut, tuan-tuan, ni para ulama tafsir sebut. Sa'alaka,
dan apabila ditanyakan kepada engkau, dia sama dengan ayat ni, yas'alunaka ni. Yas'alunaka, dia bertanya pada engkau. Wa idza sa'alaka, ni ada sahabat Nabi tanya pada Nabi. Abdi anni, hamba-ku bertanya tentang aku. Allah ni dekat mana ni? Allah ni di mana? Allah itu ni. Allah kata, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Baik, apa beza dia tuan-tuan? Saya sebutkan tadi, 14 tempat bila ditanya pada Nabi yas'alunaka ataupun sa'alaka, Allah mesti akan letak dengan kalimah kul. Muhammad jawab macam ni. Muhammad jawab. Ni jawapan dia. Kalau orang tanya macam ni, ini jawapan dia. Tapi untuk ayat ni tuan-tuan, bila ditanyakan wahai Muhammad, sahabat Nabi tanya, Allah ni di mana? Allah tak letak kalimah kul. Tak letak. Ni Allah tak letak kalimah kul, tak ada. Muhammad jawab, Allah tak kata. Allah kata terus ayat dia, fa inni qarib. Allah sendiri jawab. Para ulama tafsir kata apa tuan-tuan? Di sini nak memberitahu pada kita, dalam bab berdoa, kita dengan Allah tidak ada perantaraan. Dalam hal lain, nak tanya tentang akhirat, nak tanya tentang agama, nak tanya tentang sekian-sekian, Allah kata Muhammad jawab, maknanya ada perantaraan. Ada perantaraan. Tapi dalam hal kamu nak berdoa kepada Allah, tak ada perantaraan. Dia direct daripada Allah, jawab terus. Maknanya boleh je Allah kata, kul, katakanlah wahai Muhammad, inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan manusia. Tapi Allah tak letak kalimah kul. Para ulama tafsir kata, kenapa? Selalunya Allah akan letak kul, tapi ayat ni tak letak kul sebab nak bagi tahu doa kita dengan Allah tak ada perantara, tak ada. Dia wireless tuan-tuan, tanpa wire. Kita direct dengan Allah Ta'ala secara terus. Okay? Tidak ada perantara dan dia tidak ada syarat. Saya nak doa ni boleh tak? Tak boleh, ni tak boleh doa ni. Tidak ada syarat. Tidak ada apa-apa halangan pun. Doalah apa-apa, Allah akan mustajabkan. Kalau Allah tak mustajabkan dekat dunia tuan-tuan, dia tetap dikira sebagai ibadah. Ibadah ni maksudnya apa? Dia akan peroleh pahala. Tuan-tuan angkat tangan saja, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa saya. Walaupun tak mustajab, walaupun konolah tak mustajab, dia tetap dikira sebagai kamu telah melakukan ibadah. Sebab ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadah. Jelas tuan-tuan Jadi doa ni jangan tinggal, sebab ciri orang mukmin adalah berdoa kepada Allah. Ciri orang mukmin adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Boleh? Kemudian Allah kata apa? Dalam keadaan kita berdoa tu, dia kena ada dua. Dia mesti ada khauf, takut, dan juga mesti ada pengharapan. Takut dan pengharapan. Ibn Qayyim sebut apa tuan-tuan? Dalam hal ibadah dan doa, dua-dua ni adalah sayap dia. Dia tak ada salah satu. Dalam ibadah ni takut je, doa takut je, tapi tak ada pengharapan, tak boleh. Dan doa ni takut tak ada, pengharapan saja pun tak boleh. Dia kena ada dua. Sebab dua-dua ni balance. Bila kita hanya ada takut tuan-tuan, yang ini tak ada, contohlah kita akan jadi apa? Akan ada talbis iblis. Kita ditakut-takutkan. Kamu ni berdosa, kamu ni bermaksiat, kamu ni tu ini. Akhirnya syaitan pun bisik. Alang-alang dah dosa, buat je lah dosa. Bukan dapat pengampunan pun. Faham maksud saya? Kan kita rasa takut ni, takut sangat, tak diterima, takut. Akhirnya benda bisik, syaitan bisik, dah takut semua itu takut, tak payah buat, selesai. Sebab itu dia tak boleh. Takut mesti ada pengharapan. Kalau takut tak ada, pengharapan je ada. Akhirnya dia kata apa? Saya bermaksiat pun tak apa. Allah kan Maha Pengampun. Kan dialog macam tu kan tuan-tuan, selalu. Saya jadi macam ni, bukan saya nak, tapi tak apalah, Allah kan terima taubat kita. Tapi still lagi buat benda maksiat, tak boleh. Sebab dia kena dua perkara. Takut dekat sini, kalau kita beribadah, ya Allah, takutlah ibadah saya tak terima. Takutlah ada kelemahan dan kekurangan, takut. Takut tak ibadah tu tak komplit. Tapi dalam masa yang sama ada harapan, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan. Okay? Dua-dua ni kata Ibn Qayyim adalah sayap dalam ibadah dan doa kita. Dua-dua ni dia mengimbangkan. Jangan terlalu takut sampai tinggalkan harapan, jangan terlalu mengharap sampai tinggalkan ketakutan. Tak boleh, dia kena dua-dua perkara. Jangan terlalu overconfident tuan-tuan. Saya buat ni semua terima ni, insya-Allah ni. Harapan tinggi sangat, tapi tak ada rasa waspada, tak berhati-hati. Takut-takut kita jadi sombong, ego dan sebagainya. Jadi ini dua syarat yang Allah letakkan. Khauf dan juga tamak.
Khaufa wa tama'a. Tamak dan raja'. Allah, saya tak sempat tengok Ada beza. Ada beza. Nanti ingatkan saya nanti saya akan tengok apa beza raja' pengharapan dengan juga tamak pengharapan. Ada beza insya-Allah. Saya tengok. Okey. Baik. Alright. Nanti saya betul. Saya lupa nak semak tu. Okey, kemudian last sekali tuan-tuan. Last sekali Allah Taala sebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu dan apa yang kami rezekikan kepada mereka yunfiqun, dan mereka akan infakkan. Ini ciri orang mukmin lah, sebab dia meyakini segala yang ada padanya mudarat dan manfaat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak khawatir untuk keluarkan rezeki dia berikan kepada orang lain, sebab yang dia pegang Allah yang memberi rezeki kepada dia. Allah lah yang akan top up setiap infak yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada rezeki tuan-tuan tapi masih lagi alamak dia terfikir, bukan nak kata salah, mungkin kita kita ada rancangan-rancangan kita yang kita nak perlukan, tapi kita sendiri boleh tahu jangan sampai kedekut. Jangan sampai kedekut. Kita tahu kita ada lebihan, jangan sampai kita terlalu berkira dan kedekut. Kita berkira dengan manusia tak kisah, tapi kita takut Allah berkira dengan kita. Yang itu yang paling kita risaukan. Tuan-tuan, saya selalu pegang, guru saya sebut apa? Kita beri infak pada orang lain, sebenarnya kita rasa orang yang dapat tu lebih untung daripada kita sebab kita bagi, dia dapat kan? Sebenarnya tak. Yang untung kita yang memberi daripada yang menerima. Sebab yang menerima dia hanya dapat nikmat dunia, tapi orang yang memberi dia dapat nikmat dunia, nikmat akhirat. Dunia Allah top up lagi rezeki dia, Allah gandakan lagi, luaskan lagi rezeki dia, Allah berikan rahmat pada keluarga dia, pada diri dia. Akhirat Allah berikan Allah tak akan timpakan kemarahan kepada dia. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan di mahsyar dia. Allah gandakan amalan dia masuk ke dalam syurga. Banyak lagi ganjaran. Yang memberi itu sebenarnya lebih utama. Sebab itu Nabi sebut yadul ulia, tangan atas ni lebih baik daripada yadus sufla, tangan yang di bawah. Sebab yang memberi itu sebenarnya lebih mengharapkan berbanding yang menerimanya. Okey tuan-tuan, jadi mudah-mudahan kita berhenti dekat sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-17 dan ayat-ayat yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat daripada majlis ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.